Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. RM5,000 kit ujian untuk mengesan jangkitan COVID-19 di Sabah tiba dari Singapura hari ini. Kekurangan bekalan kit ujian reagen untuk mengesan jangkitan COVID-19 di Sabah berjaya diatasi untuk tempoh beberapa minggu akan datang selepas 5,000 unit bahan itu yang dibeli dari Singapura dengan harga RM900,000 berjaya diperoleh hari ini. Pembelian semua kit ujian itu diuruskan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Osimal Foundation dengan bayaran RM700,000 oleh Kerajaan Sabah, manakala RM20,000 lagi oleh NGO Datuk Chua Song Lim dan Datin Ko Sai Eng Foundation Incorporated. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, semua kit ujian yang sangat sukar diperoleh kerana mendapat permintaan seluruh dunia itu akan terus dihantar ke Makmal untuk memastikan sampel yang ada dapat diuji bagi mengesan jangkitan COVID-19. Seperti mana yang kita maklum bahawa Sabah kekurangan reagen dan di dalam penghantaran ini termasuklah reagen yang dibeli oleh pihak NGO dan dihantar melalui penerbangan ini. Kita difahamkan ada lebih kurang 450 kg bahan-bahan ini yang mana dibeli daripada negara jiran kita, Singapura. Dan bersama-sama penerbangan ini juga kita menerima 200,000 keping face mask. Kita ada 50,000 keping glove, 50,000 pasang. Dan kita ada 10,000 liter hand sanitizer. Dan selebihnya itu adalah bahan item-item bagi kegunaan Makmal Kementerian Kesihatan Malaysia di negeri Sabah. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara iaitu NADMA yang telah bertungkus lumus menguruskan penghantaran bekalan ke negeri Sabah. Bekalan-bekalan ini adalah sangat kritikal dan sangat diperlukan oleh negeri Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyambut ketibaan semua barang berkenaan yang diterbangkan dari Singapura menggunakan pesawat Airbus A400 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan mendarat di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu petang ini. Hadir sama pengerusi Osimal Foundation Tan Sri Richard Malanjum dan Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah Datuk Dr. Chris Kinarundi. Safar berkata penerbangan berkenaan turut membawa pelbagai lagi bekalan untuk Sabah yang dibeli dari China iaitu 200,000 keping penutup hidung dan mulut, 50,000 pasang sarung tangan, 10,000 liter cecair pembasmi kuman dan beberapa lagi barangan penting. Katanya proses pembelian dan penghantarannya ke Sabah tidak akan berjaya tanpa mendapat bantuan daripada TUDM, NGO dan semua agensi yang terlibat dalam memerangi COVID-19. Kos untuk pembelian reagen ini adalah ditanggung oleh NGO yang diketuai oleh Tan Sri Richard bersama-sama dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri juga telah membantu sebahagian besar daripada kos pembelian tersebut. Untuk 3 minggu saja, kalau ikut baratnya dekat 300 kg. Jadi tapi kotaknya itu banyak juga lah dapat kira. Tapi itu good for 3 minggu, dia bilang. Apa lagi barang yang datang? Nanti sudah order lagi sama. Sudah pun order semalam dan harap-harap akan datang dalam 1 minggu 2 minggu ini. Susah mau cari reagen, betul-betul susah mau cari. Kenapa susah mau cari taksi ya?
ini barang sama seluruh dunia cari. Seluruh dunia cari, dan kalau tidak bertuah, tidak kena, tidak dapat. So ini mau cepat. Kalau ada terus pilih on the spot. Tidak lagi tunggu-tunggu tahu. Kalau dapat terus kau bagi, kau bayar, dia bagi. Kalau tidak, dia tidak bagi. And some of the equipments and some of the reagents that we brought here will help us set up the one in UMS. So that would help us with some of the backlogs that we're having with the lab tests. I think all of you are aware that there's some constraint with regards to our capacity in doing the test in our own lab. So at the moment we have the lab in Bukit Padang. Seorang penjajah pasar malam di Tawau melakukan kerja kebajikan menghasilkan topeng pelindung muka atau face shield untuk kegunaan petugas barisan hadapan COVID-19. Pada mulanya, Muhammad Al-Hafiz Sahari, 30 tahun, menghasilkan topeng berkenaan untuk kegunaan sendiri sebelum menyedari ia diperlukan petugas hospital dan klinik untuk merawat pesakit COVID-19. Hasil bantuan seorang pembuat sofa kenderaan, sebuah syarikat alat tulis, ahli keluarga, rakan dan orang ramai, beliau berjaya menyerahkan 150 topeng berkenaan yang sudah siap kepada petugas kesihatan di Tawau. Menurut Hafiz, dia hanya menjalankan tanggungjawab sebagai masyarakat Malaysia, terutamanya ketika berdepan situasi getir sekarang. Beliau hanya mengharapkan petugas barisan hadapan dapat menjalankan tugas dengan selamat dan keadaan kembali pulih. Tercetus idea ni selepas tengok daripada YouTube cara hasilnya, lepas tu terfikir untuk buat ialah untuk charity lah, untuk kita punya front line, sebab dengar daripada orang rumah mereka pakai benda ni habis pakai kena buang. So habis pakai kena buang, dan fikir siapa yang akan buatkan dorang, hendakkan pihak hospital. So sebagai volunteer saya terus mencari bahan-bahan, lepas tu bertanya dengan kawan dari mana dapat, dengan siapa kita patut sumbangkan. So semua tu kawan-kawan lah yang bantu. Tambah Hafiz, awalnya dia mengalami kesukaran mendapatkan span dan getah memandangkan semua kedai berkaitan tutup ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Namun, seorang pembekal span berkenaan bermurah hati membekalkan 700 keping span secara percuma kepadanya. Dalam masa sama, seorang wanita juga menghubungi Hafiz untuk menyumbang getah selain sebuah syarikat alat tulis bersetuju mengeluarkan 500 plastik keras yang menjadi bahan utama membuat alat pelindung berkenaan. Yang ini setakat ni saya buat di rumah lah dengan adik, mak, lepas tu yang lain-lain adik lah semua. Lepas tu ada kawan satu sekolah. Tapi dia pun baru jugalah start buat ni, dia minta bahan dengan saya, dia bantu saya lah untuk buat. So setakat ni saya sudah bagi dia untuk 60 set lah face mask shield. Dia minta lagi ni, tapi saya kira dulu sebab separuh span ni saya akan bagi dengan pihak Hospital Kunak dengan pejabat kesihatan Tawau lah. Dua lelaki maut selepas terkena tembakan rakan masing-masing ketika memburu dalam dua kejadian berasingan di hutan di Kota Belud dan Keningau baru-baru ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata, dalam kejadian pertama, mangsa yang berumur 37 tahun dan rakannya telah keluar memburu dengan masing-masing membawa selaras senapang buatan sendiri bakakuk di kawasan hutan Kampung Rampayan Ulu, Kota Belud pada pukul 2 petang Selasa lalu. Semasa di rambutan, si mati dan suspek terjumpa kesan tapak kaki rusa. Bila jumpa, mereka berpecah dua, dan sebelum berpecah, si mati telah memaklumkan kepada suspek supaya menunggunya di atas bukit, manakala si mati akan bergerak ke bahagian bawah lereng bukit untuk menjejaki rusa berpandukan kesan tapak kaki rusa dalam hutan tersebut. Pada jam 4.20 petang, suspek yang berada di atas bukit telah melepaskan satu tembakan ke bawah lereng bukit kerana menyangkakan ternampak rusa. Suspek kemudian mendengar suara manusia mengerang kesakitan apabila turun ke lereng bukit, terdapat si mati yang telah terkena tembakan. Dipercayai ditembak oleh suspek pada atas bukit lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri di Kepayan pagi tadi. Beliau berkata selepas kejadian itu, suspek kemudiannya keluar dari lokasi berkenaan untuk meminta pertolongan dari penduduk kampung. Namun apabila kembali ke lokasi kejadian, mangsa telah meninggal dunia. Zaini berkata kes kedua pula berlaku di hutan Simpan Terusmadi Suk, Keningau, apabila 7 lelaki berusia antara 33 hingga 62 tahun masuk ke hutan berkenaan kira-kira pukul 9 pagi Rabu lepas.
dengan tujuan mengesan lot tanah yang dalam proses permohonan rizab melibatkan peserta dari dua perkampungan, itu Kampung Marasak dan Kampung Solomon. 4 orang daripada mereka telah membawa senapang buatan sendiri dipercayai berkakuk sambil memburu binatang liar di dalam hutan. Sekitar jam 6 petang, si Mati dengan salah seorang rakan telah naik ke bukit untuk meninjau kawasan yang hendak disukat pada keesokannya sambil membawa senjata berkakuk masing-masing. Manakala 4 orang rakan yang lain berada di kaki bukit menyediakan kemah dan tempat tidur untuk bermalam. Tidak lama kemudian, suspek dengan membawa selaras senapang menyusul dari belakang menuju ke arah bukit yang sama. Beliau berkata difahamkan tidak lama selepas itu, suspek telah melepaskan 1 das tembakan dari arah curun bukit kerana menyangka mangsa adalah binatang liar. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang lagi rakan mangsa mengalami luka di paha kerana terkena kesan tembakan. Datuk Zaini berkata sebanyak 6 laras bakakuk dan 27 butir peluru dirampas dalam kedua-dua kes berkenaan. Kedua-dua suspek kini ditahan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bila dibantu, difitnah pula. Begitulah sikap segelintir masyarakat pada masa kini yang gemar menuduh menabur fitnah dan membuat andaian sendiri terhadap bantuan ikhlas COVID-19 yang disalurkan oleh kerajaan China kepada Sabah baru-baru ini. Individu berkenaan gemar menggunakan platform media sosial untuk menyebar fitnah pembohongan dan berita palsu. Kononnya bantuan sebanyak 166,000 penutup hidung dan mulut serta sarung tangan yang diderma oleh kerajaan China baru-baru ini tercemar. Berita palsu ini juga mengatakan bahawa kerajaan China adalah kerajaan jahat, kapiak dan bersekongkol dengan DAP. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fong Hin dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan bahawa beliau telah menerima banyak aduan daripada masyarakat umum mengenai bantuan berkenaan yang diderma oleh Konsulat Jeneral Republik Rakyat China kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Terminal 2 pada 29 Mac lalu kononnya tercemar. Menurut Chan, kesemua itu adalah fitnah berbau perkauman yang boleh menjejaskan hubungan diplomatik antara negara Malaysia dan China serta memudaratkan usaha menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia dari ancaman wabak COVID-19. Justeru beliau mengutuk dengan sekeras-kerasnya pihak-pihak yang menggunakan media sosial untuk memulakan dan menyebarkan berita palsu ini. Tegas Chan, pihak polis dan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia harus menahan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menyebarkan fitnah mengenai bantuan kerajaan negara China untuk kerajaan Sabah. Masalah kemudahan di pusat-pusat kuarantin di Sabah akan dibincangkan antara Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie Poon dengan Kementerian Kesihatan di peringkat persekutuan. Datuk Frankie berkata ada antara pusat kuarantin berkenaan ditempatkan di bangunan lama persekutuan yang perlu ditambah baik. Pada masa sama, Kerajaan Sabah juga sedang berusaha menyelesaikan beberapa isu berkaitan dengan pusat-pusat kuarantin itu. Berikutan itu katanya sudah tiba masanya untuk Kerajaan Persekutuan melihat keperluan dan kebajikan petugas kesihatan dan jururawat pelatih di bangunan lama sedemikian. Menurutnya, beliau sendiri kurang senang melihat kemudahan di beberapa pusat perubatan sejak hari pertama. Atas sebab itu, Datuk Frankie pun merayu kepada Kerajaan Persekutuan supaya memberi layanan sama kepada mana-mana rakyat yang tiba dari luar negara di Kuala Lumpur hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata sebaik sahaja melihat kenyataan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adam Baba, bahawa Hotel 3 Bintang di Kuala Lumpur akan digunakan sebagai pusat kuarantin, beliau terus menghantar pesanan WhatsApp kepada Menteri berkenaan agar menambah baik kemudahan pusat kuarantin di Sabah. Katanya beliau sedang menunggu jawapan daripada Menteri Kesihatan. Malah beliau turut memaklumkan perkara itu kepada pegawai di kementerian. Datuk Frankie akan mengemukakan surat secara rasmi. Polis Sabah mengambil inisiatif memasang kemah sanitasi mudah alih untuk menyembur cecair pembasmi kuman di semua ibu pejabat polis daerah, IPD dan di ibu pejabat polis kontijen Sabah sebagai langkah pencegahan daripada jangkitan COVID-19.
Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata sekurang-kurangnya RM70,000 dibelanjakan untuk membayar pembekal yang akan memasang kemah berkenaan di semua IPD seluruh negeri dalam tempoh 3 hari. Jelas beliau, kemudahan tersebut bukan hanya untuk kegunaan warga polis, sebaliknya orang awam yang mempunyai urusan di IPD juga perlu melakukan sanitasi atau pembasmian kuman di kemah tersebut sebagai bukti ketegasan pihak berkuasa memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. So, mengambil kira keadaan dan peningkatan jumlah kes COVID-19 yang terus meningkat khususnya di Sabah, maka PM Provinsi Sabah telah mengambil beberapa pendekatan dan inisiatif. Salah satu yang kita akan perkenalkan pada hari ini ialah desanitizer tunnel yang kita sama-sama dapat lihat di luar. Desanitizer tunnel yang mana kita telah mengenal pasti seorang pembekal yang dapat membekalkannya insyaAllah dalam tempoh berapa hari? 3 hari kita dapat, insyaAllah kita akan dapat supply di semua daerah di negeri Sabah, termasuk satu di IPK. Untuk hari ini kita nak buat demo untuk IPK dan seterusnya pada hari ini juga akan mula bergerak dan memasang di 20 daerah. Inisiatif ini diambil menunjukkan komitmen PDRM Sabah dalam melaksanakan PKP ini. Kita tidak mengkesampingkan ataupun tidak memenerangan atas keselamatan warga PDRM Sabah, sama ada pegawai, anggota ataupun peserta bantuan di lapangan. Bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah pagi tadi, Datuk Zaini berkata peruntukan RM1 juta yang disumbangkan Kerajaan Sabah kepada agensi keselamatan digunakan untuk pemasangan kemah berkenaan. Justru beliau merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal atas bantuan diberikan. Dan itu PM Sabah juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah yang tidak putus-putus memberi bantuan dalam bentuk barangan dan juga sumbangan kewangan. Bantuan dalam bentuk face mask, dalam bentuk glove, dalam bentuk hand sanitizer yang terbaru-baru ini saya ingat rakan-rakan media juga hadir di PPNS yang mana Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syafiee bin Abdal telah memberi peruntukan sebanyak RM1 kepada agensi keselamatan termasuk PDRM. Daripada RM1 ini yang sebahagiannya akan kita gunakan untuk memasang desanitizer tunnel di 20 daerah. Sementara itu, Datuk Zaini berkata sebanyak 57 pegawai dan anggota Polis Sabah yang terkesan dengan COVID-19 telah menerima bantuan bekalan makanan masing-masing. Polis Sabah akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pegawainya di Kunak yang merotan 6 remaja kerana bukan sahaja ingkar perintah kawalan pergerakan PKP, malah memperlekeh pihak berkuasa yang telah membuat teguran kepada mereka sebanyak 2 kali. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, jika dilihat daripada sudut penguatkuasaan, tindakan pegawai itu memang tidak wajar, namun daripada segi moral, itu adalah umpama seorang yang lebih tua memberi pengajaran kepada orang muda yang ingkar arahan. Katanya, pihak polis sebenarnya telah menegur kumpulan remaja itu 2 kali, tetapi mereka tetap tidak bersurai, malah mentertawakan teguran berkenaan sambil menghisap rokok. Beliau berkata dalam kejadian di Kampung Pangi Tengah itu, pasukan polis sedang membantu menyampaikan bantuan kepada penduduk kampung apabila terserempak dengan kumpulan remaja yang sedang berkumpul, lalu memberikan teguran untuk mereka balik ke rumah. Semasa nak menyampaikan bantuan tu, kumpulan pegawai ini dan anggotanya telah pun terserempak dengan 6 orang kanak-kanak ataupun kanak-kanak lah atau remaja tersebut. Mereka telah diarahkan untuk bersurai sebab tak ada tujuan khusus untuk berada di sana. Setelah memberi nasihat, 1 pegawai dan 4 anggota ini meneruskan tugas untuk pengagihan bantuan kepada mereka di pada Kampung Pangi Tengah. Setelah selesai, on the way back, pegawai dan anggota ini terserempak lagi dengan remaja tersebutlah. Okey, sekali lagi kita beri nasihat supaya mereka berada pulang, tapi nasihat ini tak indahkanlah.
mereka ketawa, tak ambil serius, ketawa sambil mengisap rokok. So, untuk tujuan itu, pegawai ini telah memberi nasihat lah. Semasa memberi nasihat, dia ternampak ada kayu kat tepi. Ranting, bukan kayu, ranting kayu. So, kalau kita tengok, 3 orang pertama tu dia pukul, bukan pukul kuat. Sebenarnya, orang tua kata kanak-kanak macam nak beri nasihat. Semalam tersebar sebuah video memaparkan seorang pegawai polis bertindak memukul 6 remaja berkenaan menggunakan ranting kayu kerana ingkar arahan untuk balik ke rumah masing-masing. Video berkenaan mendapat pelbagai reaksi di media sosial, terutama golongan netizen yang memuji langkah pihak berkuasa yang tegas dalam melaksanakan tugas memastikan rakyat mematuhi PKP. Bagaimanapun, ada juga segelintir pengguna alam maya yang mempersoalkan tindakan memukul itu kerana dikatakan boleh mendatangkan kecederaan kepada remaja tersebut. Zaini berkata tindakan di peringkat jabatan akan diambil ke atas pegawai tersebut manakala kumpulan remaja itu sebenarnya bernasib baik kerana mereka tidak ditangkap, sebaliknya polis hanya memberi pengajaran moral kepada mereka. Katanya memang jelas di dalam video itu salah seorang remaja dipukul beberapa kali, tetapi itu disebabkan remaja berkenaan agak agresif ketika ditegur. Zaini berkata golongan remaja seperti itu yang masih tidak matang perlu diajar agar mereka patuh kepada undang-undang. Tapi kalau kita lihat, pukulan tu bukan satu pukulan yang betul-betul ingin memukul atau mendera lah. Kemudian mereka ni pun tidak ambil tindakan lanjut seperti ditangkap dan sebagainya sebab lebih nak beri kesedaran atas dasar dia ni kanak-kanak remaja yang mungkin tak matang. Kita juga dapat komen-komen daripada orang ramai yang actually memuji perbuatan ni sebab instead of kita tangkap dia, budak-budak ni rosak masa depan dia, kita bagi nasihat lah. Cuma sedikit cara dia menegur tu sebab pakai kayu atau pakai ranting tu nampak agak kasar lah. Sebenarnya bukan tujuan dia nak memukul dan sebagainya. Okey, clear berhubung dengan itu. Apapun pegawai ini kita akan ambil tindakan untuk tindakan jabatan. Sebab ia mencerminkan perbuatan yang tak sewajarnya dilakukan oleh pegawai polis lah dalam merasakan PKP ini. Walaupun niat dia baik, tapi cara dia itu tidak kena. Saudara, selain kedai tayar, turut dibuka pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat adalah kedai haiwan peliharaan. Stay safe, stay at home. Saya Salvino Saribon.